أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي. الحمد لله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat pagi umur, atas nikmat sehat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk salat fardu maghrib secara berjemaah dan sementara menunggu masuknya salat fardu isya yang insya-Allah akan kita kerjakan secara berjemaah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik solat yaitu dengan secara berjemaah. Jadi sementara menunggu masuk salat fardu isya, kita isi waktu kita dengan pengajian ilmu fardu ain, yaitu salah satu daripada ilmu fardu ain itu ilmu tasawuf. Asas pada ilmu tasawuf selain daripada ilmu fiqh dan ilmu tauhid yang dikatakan ilmu fardu ain, sekiranya kita gagal mempelajarinya dan mengamalkannya, besok di akhirat kita akan dituntut dengan tuntut dosa. Kita dikira berdosa. Kalau kita tidak lepas fardu ain, kita mati dalam keadaan membawa dosa, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif Syekh Al-Nabawi wa nafa'ana bi 'ilmihi fi darain ya rabbal alamin. Sebelum kita baca kitab tasawuf, kita baca satu hadis daripada Bahrul Mazm Al-Jirid ke-18 menceritakan bab surga dan neraka. Jadi bab yang pertama ni babu ma jaa fil awwali zumratan tadkhulul jannata ala suratil qamar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan awal-awal ataupun yang pertama puak ataupun kumpulan yang masuk ke dalam syurga atas rupa bulan. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatul badri, والثانية على لون الأحسن الكوكب الدري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. Hasan sahih, hadis hasan sahih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal zamratin, awal ataupun kumpulan yang pertama, tadkhul jannah, yang akan masuk surga daripada umat Nabi Muhammad ni, awal puak daripada umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga itu kumpulan yang pertama, ala suratil qamri lailatul badr, atas rupa mereka itu bercahaya seperti mana bulan purnama. Bulan purnama 14 hari bulan ke atas, bulan purnama bercahaya-cahaya. Itu kumpulan pertama. Wasaniatu ala, kumpulan yang kedua daripada umat Nabi Muhammad yang masuk surga itu, ala launil ahsan, warna mereka tu ataupun warna kulit mereka tu secantik-cantik seperti mana kaukabil durri, seperti mana bintang yang berkelipan, fisama, bintang yang berkelipan pada langit. Likulli rajulin minhum zawjatan, dan tiap-tiap lelaki yang masuk ke dalam surga itu daripada kalangan umat Nabi Muhammad, tiap-tiap lelaki yang masuk ke dalam surga itu bagi mereka zawjatan, dua perempuan, dua isteri daripada kalangan ahli dunia, daripada kalangan ahli surga. Itu dua isteri, tak termasuk bidadari. Ala kulli zawjatin, atas tiap-tiap isteri yang dua ini, 70 hullatan, ada 70 lapis pakaian. Ya badu mukhud, dan nampak daripada balik pakaian mereka yang 70 lapis tu, nampak mukhud ataupun isi dalam, sekira betih mereka ataupun kaki mereka tu nampak dalam isi, nampak tulang, nampak urat-urat, min wara'iha, daripada belakang. Kalau kita tengok daripada belakang ataupun daripada depan sekalipun, akan nampak isi dalam betis perempuan ahli syurga. Hasan sahih, hadis hasan sahih. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, umat Muhammad ini telah dikurniakan Tuhan setuah-tuah umat yang telah dilebihkan Tuhan daripada umat-umat Nabi yang dahulu, beberapa perkara yang tertentu. Salah satu daripadanya iaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Artinya kita lah orang yang akhir pada masa zahir ke dunia. Umat Nabi Muhammad ni umat yang banyak kelebihannya. Dia merupakan umat yang terakhir diutuskan di dunia, sehingga hari kiamat dia merupakan umat yang terakhir daripada Nabi yang terakhir. Lagi akan orang-orang yang dahulu yang masa zahir pada hari kiamat, dan pada akhir hari akhirat besok dia mula-mula sekali akan dibangkitkan daripada kubur, dan dia pun juga mula-mula yang akan masuk ke dalam surga. Selagi mana umat Nabi Muhammad tidak habis masuk, selagi itu umat-umat lain tidak boleh masuk. Melainkan habis semua umat Nabi Muhammad yang masuk surga, baru umat-umat yang lain boleh masuk surga. Maka jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang dahulu keluar daripada bumi, bangkit daripada kubur, dan dahulu daripada segala umat pergi berhimpun di padang mahsyar. Umat Nabi Muhammad yang pertama-tama sekali dihimpun di padang mahsyar, dan dahulu daripada segala umat pergi bernaung di bawah aras. Umat Nabi Muhammad yang pertama sekali yang akan bernaung di bawah aras, dan dahulu daripada segala umat diputuskan hukum dan hisab, dan umat Nabi Muhammad juga yang akan diputuskan segala hukum, sama ada ke surga ataupun ke neraka, ataupun diazab ataupun diberi nikmat dalam surga. Umat Nabi Muhammad terlebih dahulu berbanding dengan umat-umat dahulu. Dan dahulu daripada segala umat melalui siratal mustaqim, dan umat Nabi Muhammad juga yang pertama sekali yang akan melintas titian sirat. Dan dahulu daripada segala umat pergi masuk surga, dan lebih banyak lagi, dan lebih banyak yang masuk surga daripada segala umat itu dahulu. Umat Nabi Muhammad juga umat yang paling banyak sekali yang masuk surga berbanding dengan umat-umat terdahulu.
Kemudian daripada itu Nabi kita dahulu masuk surga. Tidak boleh siapa dahulu daripadanya jikalau Nabi-Nabi sekalipun. Dan di kalangan Nabi-Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang akan masuk surga terlebih dahulu berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain ataupun manusia-manusia yang lain. Demikianlah datang pada khabar-khabar ataupun hadis-hadis. Maka kemudian daripada itu masuklah umat Muhammad SAW dengan berpuak-puak ataupun berkumpulan-kumpulan, berikut-ikutan dan bersaf-saf masuk. Mereka masuk. Kita umat Nabi Muhammad akan masuk dalam surga bersaf ataupun berbaris-baris, bukan masuk ikut cukup. Maksudnya ikut dalam barisan-barisan atau saf-saf. Maka puak ataupun kumpulan yang pertama itu masuk surga dengan cukup perhiasan dan mukanya gilang gemilang seperti bulan purnama 14 hari bulan. Bercahaya-cahaya, muka berseri-seri. Pada umat Nabi Muhammad yang masuk surga itu sebab gembira dengan perhiasan-perhiasan yang dipakai, dengan baju-baju daripada sutra dan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh Nabi Muhammad itu, mereka dan muka mereka itu berseri-seri disebabkan wudu. Umat Nabi Muhammad berseri muka disebabkan wudu. Maka sebab itu disunatkan kita untuk melebih-lebihkan pada anggota wudu, bukan sekadar yang wajib, bahkan lebihkan dengan sunat. InsyaAllah satu ketika kita akan masuk surga, amin. Dan wajah kita akan berseri-seri. Dan lebih berseri lagi apabila kita melihat akan wajah Allah ataupun zat Allah, atau seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah orang beriman yang di dalam surga itu apa berseri-seri kepada mereka, kepada Tuhan mereka, kepada zat Tuhan mereka. Mereka melihat bertambah-tambah seri lagi melihatkan wajah Allah subhanahu. An Abi Sa'id Al-Khudri, demikianlah datang khabar itu ataupun hadis itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Tirmizi rahimahullah ta'ala dengan katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwal zumratil tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatul badr. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal zumratin, awal-awal ataupun kumpulan yang pertama sekali tadkhulul jannah, yang masuk ke dalam syurga, ala suratil qamari lailatul badr, atas rupa berseri-seri seperti bulan purnama penuh. Wa thaniyatu ala launil ahsanil kawkabin durriyin, dan puak yang kedua ataupun kumpulan kedua daripada umat Nabi Muhammad yang masuk dalam surga itu, muka mereka warna kulit muka mereka itu secantik-cantik seperti mana kawkabin durri, seperti mana bulan, seperti mana bintang yang bersinar-sinar di sama, bersinar-sinar pada langit. Likulli rajulin minhum zawjatani, dan bagi tiap-tiap lelaki daripada umat Nabi Muhammad yang masuk dalam syurga itu dua isteri. Ala kulli zawjatin, atas tiap-tiap daripada seorang isteri itu sab'una hullatan, 70 daripada 70 lapis daripada pakaian yang berdua mukhun, dan nampak akan isi dalam, kita melihat daripada dua pakaian mereka tu nampak akan isi dalam betis ataupun kaki perempuan ahli syurga. Akan nampak mukhun saqiha, akan nampak betis, isi dalam betis itu min waraiha, daripada belakang ataupun daripada depan kita melihat nampak isi dalam. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, bermula hadis ini hasan lagi sahih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darin amya dan alamin, telah berkata tuan pengarang kitab Penawar Bagi Hati ini, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati akannya dan memberi manfaat akannya kitab hasil tulisannya, dan lebih-lebih lagi kepada kita yang mentelaah dan belajar kitab. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan tengok pasal 16. Kita masih lagi bercakap ataupun berada pada kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Anggota yang 7 ini adalah anggota tempat masuknya dosa-dosa. Sekiranya kita tidak menjaganya daripada dosa-dosa, nescaya dia akan masuk melalui salah satu daripada 7 anggota ini dan mengotorkan hati kita. Hati di dalam tubuh
anak Adam ini merupakan raja ataupun anggota yang paling utama sekali di dalam tubuh anak Adam. Sama ada zahir dia, jantung kita tu, ataupun pada batin jantung kan? Seperti pada Nabi SAW kata, wa innal jasadu mudghatun, dalam setiap jasad tu ada mudghah, ada seketul daging. Wa inna salahat kulluhu, jika elok dan daging itu maka eloklah keseluruhan. Wa iza fasadat kulluhu, dan jika rosak dia rosak keseluruhannya. Fa hiya qalb. Di sini hadis ini merujuk kepada jantung kita. Jantung yang zahir ni pun kalau ada penyakit tersumbat ke dan macam-macam jadi pada jantung tu, maka tubuh yang lain pun akan ikut jadi penyakit, akan menyebabkan kita jadi penyakit jantung, sumbat jantung dan sebagainya. Itu yang zahir. Tetapi yang rahsia ataupun yang tersembunyi daripada jantung yang zahir tu, jantung yang zahir tu besok akan binasa. Macam tu kalau ditanam besok dia akan, kalau kita mati dia pun akan hancur sekali. Tetapi hati yang di dalam tu adalah tempat untuk kita melihat kepada Allah, kan? Untuk kita kenal Allah, untuk kita faham akan ilmu, untuk kita bersihkan dia. Itu anggota yang batin. Jadi tujuh anggota ini merupakan pintu masuk untuk mengotorkan hati. Jadi maka 7 anggota ini perlu kita jaga supaya tidak ada dosa-dosa yang masuk untuk mengotorkan hati. Yang pertama tu mata. Kita dah bincang pasal mata. Cara untuk kita jaga mata ialah kita tundukkan pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram. Kerana apabila kita melihat perkara yang haram daripada mata turun ke hati, akan masuk segala dosa-dosa mengotorkan hati. Dan juga mata yang kita guna ni sesuai dengan perintah Allah, sebab perintah Allah menjadikan anggota-anggota kita untuk kenalkan dia, untuk gunakan mata kita untuk tujuan akhirat. Yang pertama sekali untuk kenal dia, dan kemudian ibadah kepada dia, dan untuk kegunaan akhirat. Dan juga manfaat yang keduanya ialah untuk kegunaan dunia, untuk kita melihat kepada untuk kita mencari untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, qulil mu'minina, katakanlah bagi orang-orang mukmin sama ada lelaki atau perempuan, wajib yaghuddu min absarihim, wajib kamu tundukkan pandangan kamu, wa yahfadhu furujahum, dan wajib kamu pelihara akan faraj kamu ataupun kemaluan kamu, lelaki dan perempuan. Wajib kamu jaga, salurkan pada yang halal semata-mata dan bukan kepada haram. Zalika azkalahum, yang demikian itu orang mukmin yang tundukkan pandangannya, yang jaga pandangannya daripada melihat perkara-perkara yang haram, dan pelihara kemaluan mereka daripada salurkan kepada perkara-perkara yang haram. Mereka ini azkalahum, mereka inilah orang yang sebersih-bersih, orang yang bersih, ataupun orang yang sentiasa nak bersihkan diri. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui akan apa yang kamu buat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala surah 16, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Surah Al-Ghafir ayat 19. Ya'lam, Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yuni, akan khianat ataupun perbuatan khianat yang dibuat oleh mata kamu. Allah Maha mengetahui. Walaupun orang lain tak tahu sekalipun, tapi Allah Maha mengetahui. Kita sorokkan pandangan kita, kita curi-curi tengok benda-benda yang haram, ataupun kita duduk dalam rumah seorang-seorang, kita tengok handphone, tak ada siapa yang tengok, kita tengok benda-benda yang haram, benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok. Allah Maha mengetahui. Walaupun isi rumah kita tak tahu, walaupun kawan-kawan kita tak tahu,
Walaupun anak isteri kita tak tahu sekalipun, tapi Allah Maha mengetahui. Allah gunakan istilah khainah, khianat. Sebab kita khianat akan amanah yang Allah bagi itu, amanah mata itu untuk gunakan pada ibadat, melihat akan Al-Quran, melihat kepada tempat-tempat ibadat, datang surau masjid, melihat kepada Kaabah, melihat kepada Al-Quran, melihat pada kitab-kitab. Jadi kita gunakan pada benda yang tak sepatutnya, dipanggil Allah panggil istilah khianat pada amanah. Jadi Allah Maha mengetahui perbuatan khianat yang dibuat oleh mata kita ni, pandangan kita. Wa ma tukhfis sudur, dan apa juga yang kamu sembunyikan dalam hati kamu tu, di dalam dada kamu tu, Allah pun Maha mengetahui. Walaupun orang lain tak tahu sekali. Walaupun pada diri kita ni kita anggap batin ataupun tersembunyi, tapi di sisi Allah tidak ada tersembunyi, semuanya zahir. Istilah zahir dan batin pada kita, tapi di sisi Allah semua zahir. Dan sabda Nabi SAW lagi, inna an-nadhara ila al-mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihamil iblis, faman tarakaha azaqahu Allahu ta'ala tu'mal ibadatil tasurruhu. Ada sahih daripada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibn al-Hakim, ada sahih. Dan sabda Nabi SAW, inna nazar, sesungguhnya pandangan, ilal mahasinil mar'ati, akan yang menggairahkan ataupun yang menyedapkan pandangan mata kita melihat pada perempuan. Sungguh pandangan kita melihat pada tubuh perempuan tu, daripada atas rambut sampai hujung kaki, kita melihat dengan apa yang menarik pada pandangan perempuan tu. Orang lelaki faham, kalau dipandang perempuan tu, apa benda yang menarik perhatian dia. Pandangan yang seumpama macam tu, melihat pada tubuh wanita yang menarik perhatian dia, menengok dengan syahwat. Sahmun masmumun min sihamil iblis, merupakan seperti panah yang beracun, min sihamil iblis, daripada panah iblis. Pandangan kita. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan, memelihara pandangannya, sekiranya terlihat, maka dia cepat-cepat dipalingkan muka, palingkan pandangannya, maka situ tak dikirakan dosa. Tapi kita melihat dengan sengaja, apatah lagi kita melihat dengan syahwat, maka di situ ada dosa besar. Dan dosa-dosa itu akan masuk ke dalam hati kita, mengotorkan hati kita. Dan sekiranya kita melazimi, dalam hadis lain Nabi sebut, kita lazim mata kita melihat pada benda yang tak sepatutnya, pada benda yang haram ni, besok kita di akhirat kita tidak akan dapat melihat bidadari, apatah lagi nak melihat wajah Allah, lagi tak boleh. Jadi pandangan kita tak boleh dibersihkan, tak ditutup daripada melihat pada benda yang haram. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan melihat akan benda-benda yang haram, ataupun meninggalkan perbuatan melihat, suka melihat pada perempuan, tubuh perempuan. Mesti orang, anak-anak dara orang suka kita tengok tubuh dia, muka dia, bentuk badan dia, dan lain-lain. Kalau kita jenis orang macam tu, tinggal, lebih kata tinggal. Kerana orang yang tundukkan nafsu dia daripada melihat benda-benda ni, dalam keadaan susah payah sekalipun, dia ajar nafsu dia ajar pandangan dia daripada melihat benda-benda yang tak sepatutnya dia tengok ni. Azaqahu Allahu ta'ala, Allah akan bagi kepada dia satu perasaan, ta'awal ibadatil tasurruhu, akan lazat ibadat, akan kelazatan, kemanisan ibadat. Barang siapa yang jaga mata daripada melihat benda-benda yang haram, terutama lelaki ni, dia suka melihat pada wanita, pada perempuan, suka dia melihat. Walaupun dia dah ada isteri sekalipun, dia minat tengok isteri orang, dia minat tengok anak dara orang, tengok muka dia, tengok tubuh badan dia. Maka kalau kita ada sifat-sifat jenis macam ni, tunduk pandangan kita, tunduk nafsu kita, bagi tahu pada hati kita, bagi tahu pada diri kita, ada kata aku jaga
aku jaga pandangan aku ni, Allah akan bagi kepada aku manis ibadat, lazat ibadat. Disebabkan pandangan-pandangan kita yang jenis macam ni, pandang benda-benda haram, maka tu sebab tu ibadat kita selama ni tak lazat. Walaupun kita buat macam mana sekali pun tak lazat. Nak istiqamah pun tak boleh, nak sedap ibadat tak boleh. Jadi antara cara untuk lazat dalam ibadat, Nabi kata tinggalkan perbuatan mata kita melihat kepada tubuh wanita. Kerana itu pandangan yang seumpama macam ni, pandangan kepada tubuh wanita dalam keadaan asyik, dalam keadaan gairah, merupakan panahan daripada panahan yang beracun daripada iblis. Menceritakan akan hadis ini oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih, hadis yang sahih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani Adam, bagi tiap-tiap anak Adam itu hafzuhu min az-zina, daripada tiap-tiap anak Adam ataupun dibagi tiap-tiap diri anak Adam itu, di tubuhnya itu ada zina, ada bahagian daripada zina. Zina yang macam mana? Fal'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar. Dan bagi kedua mata tu taznina, mata tu berzina. Bagi kedua mata tu ada zina, yang mana dikatakan berzina mata tu, walaupun tak pernah berzina secara zahir ni, tapi kita dikira berzina dengan pandangan mata kita. Macam mana Nabi kata zina, mata itu berzina keduanya, wa zinahuma an-nazar, iaitu memandang kepada benda yang tak sepatut dia tengok, benda-benda yang haram. Bila kita memandang kepada benda-benda yang haram, benda-benda yang dilarang oleh Allah untuk kita memandang, maka kita dah dikira berdosa, berzina, sama dengan berzina. Cuma kita tak berzina dari segi seperti mana kita faham, tapi kita dah dikira dosa berzina. Wallahu a'lam. Maka tahan sungguh-sungguh mata. Maka malaikat akan menulis di kiri kanan kita, kiraman katibin akan tulis bila kita memandang pada yang haram tu, dia tulis di buku catatan dia tu dosa zina. Walaupun kita tak pernah berzina sekali pun seumur hidup, tapi kita dah ditulis dosa berzina. Wallahu a'lam. Wal yadani, dan kedua tangan tu tazniyani, berzina. Kedua tangan kita tu berzina, yang dikatakan zina tangan. Uzinahuma al-batashu, iaitu memukul. Kita dikatakan berzina tangan, kedua tangan tu dikatakan tangan yang memukul, menampar, mengambil benda-benda yang tak sepatutnya kita ambil, memegang benda-benda yang tak sepatutnya kita pegang, benda yang haram kita pegang. Ataupun dalam sekarang ni kita menaik menggunakan jari kita tu, menaik benda-benda yang tak sepatutnya kita tarik menggunakan tangan kita ni, itu dikatakan semua yang berkait dengan tangan yang membuat benda-benda yang haram, yang melanggar perintah Allah, yang bertentangan dengan syarak tu dikatakan berzina tangan. Maka malaikat kiraman katibin itu akan tulis pada buku catatan amal, buku catatan amal kita tu, kita telah berzina, dosa berzina. Cuma ada istilahnya berzina tangan, tapi dosa berzina ditulis di situ. Dua rijlani, dan kedua kaki anak Adam itu. Tazaniyani, berzina, dan kedua kaki anak Adam itu berzina, dikatakan zina kaki itu. Wa zinahuma al-masyu, dan zina kedua kaki itu ialah berjalan. Al-masyu, berjalan kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya, berjalan kepada tempat-tempat yang haram, berjalan untuk berbuat maksiat, berjalan untuk buat benda-benda nak buat zalim pada orang tu, ataupun berjalan kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya kita pergi. Dalam keadaan kita berjalan tu dengan niat kita berjalan untuk buat dosa ataupun nak buat zalim pada orang, maka dikira dosa berzina. Wal famu, dan zina mulut tu, yazni, berzina mulut itu. Wa zinahu taqabilu, dan zina mulut tu ialah zina cium pada yang haram, yang tak sepatutnya dicium.
mulut tu mencium benda-benda yang tak sepatutnya dicium. Ada yang halal untuk dicium tapi dicium pada benda yang haram. Ada isteri dia untuk dicium tapi dicium isteri orang, anak tara orang. Maka itu dikatakan zina mulut. Dan walaupun halal sekalipun isteri kita tak haram kita tunjuk dia khalayak ramai, cium, peluk dan macam-macam kita buat dengan isteri atas alasan kita ini yang halal ni isteri saya, apa salah? Itu pun haram. Perbuatan yang intim suami isteri ni hanya dalam rumah, dan tak boleh dilihat, tak boleh dicerita sekalipun pada orang. Orang panggil istilah hal-hal yang dalam kelambu ataupun dalam kain antara suami isteri ni haram kita ceritakan kepada orang. Zaman sekarang ni orang selalu update dalam FB, dalam WhatsApp dan lain-lain. Cium isteri dia, suami cium isteri dia, isteri cium suami dia, peluk isteri dia, peluk suami dia, dan macam-macam dibuat dalam tunjuk kat dalam FB. Satu dunia orang tengok, hukum dia adalah haram. Itu juga haram bagi suami cerita aurat isteri pada orang, ataupun dia bersama dengan isteri dia semalam, si suami cerita, esoknya dia cerita pada kawan-kawan, haram. Isteri juga, dia bersama dengan suami dia semalam, esok dia cerita pada kawan-kawan, hukumnya haram. Ataupun si isteri cerita aurat kawan dia yang perempuan kepada kita suami, hukum dia pun haram. Kawan-kawan dia yang perempuan, dia nampak kawan dia perempuan tu buka tudung, asal bila dia bersama dengan kawan-kawan perempuan itu, kemudian dia balik rumah, dia cerita kat suami dia, kawan saya si pulana sekian-sekian tu aurat dia, rambut dia macam ni, haram. Baik, zina mulut tu ialah zina mencium pada yang haram. Wa qalbu bihimul, dan hati itu ataupun qalbu itu yahumul wa yasuddiqu, ada kalanya dia membenarkan apa yang dilihat ataupun apa yang dibuat oleh tangan, apa yang dibuat oleh kaki, apa yang dibuat oleh mulut dan lain-lain pandangan mata tu. Sama ada hati kita ni, kalau hati kita penuh dengan kekotoran, penyakit-penyakit, apa dosa-dosa yang dibuat oleh mata, yang dosa-dosa zina yang dibuat oleh mata, dosa-dosa zina yang dibuat oleh kita panggil istilah zina mata, ataupun zina kaki, zina tangan, ataupun zina mulut, sama ada hati itu akan membenarkan, wa yusaddiqun, membenarkan dia. Zalikal farqu au yukadzibu, farqu au yukadzibu, sama ada hati itu membenarkan dia dengan membuat zina, betul-betul zina, hasil daripada pandangan mata, zina mata dia itu hasil daripada pandangan, hasil pada tangan dia, hasil pada kaki dia, hasil pada mata dia. Sama ada hati itu, hati yang berpenyakit itu sama ada membenarkan, mengikut akan kata-kata anggota-anggota lain itu dengan buat zina betul-betul, ataupun yukadzibu, ataupun dia menafikan, ataupun dia tak buat seperti mana yang dibuat oleh anggota lain. Bergantung kepada hati kita, daripada mata terutamanya turun kepada hati. Jadi hati ini adalah anggota yang penting ataupun raja bagi segala anggota untuk kita tundukkan. Nafsu, daripada nafsu jahat, nafsu amarah, turun kepada ataupun naik kepada nafsu lawwamah. Kemudian kita didik lagi, kita basuh lagi, kita basuh lagi, naik kepada nafsu mulhimah. Ketiga-tiga nafsu mulhimah, mulhamah, lawwamah dan juga amarah ni masih lagi tak selamat. Kalau kita duduk dalam ketiga kategori hati ini, kita masih duduk dalam keadaan berdosa besar, dan
nak masuk dalam neraka tu amat cerah. Selagi mana kita duduk dalam 3 nafsu, tingkat nafsu ni, lawamah, mulhimah dan juga amarah terutama. Kita kena duduk, asuh hati kita, bersih hati kita, sekurang-kurangnya kita duduk dalam nafsu mutmainnah, sekurang-kurangnya nafsu yang bertenang. Menceritakan hadis ini oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu ialah 2 mata. Maksudnya punca daripada berlakunya zina faraj ataupun zina kemaluan ni bertembung antara kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan ni, asalnya daripada mata. Jadi penting mata ini untuk kita tundukkan, untuk kita sekat pandangan pada melihat kepada benda-benda yang haram. Jadi cara untuk jaga, pelihara mata ini ialah cara menutup pandangan kita ataupun menundukkan pandangan kita daripada melihat kepada perkara-perkara yang haram. Kalau kita terlihat, kita istighfar. Terlihat tak dikira dosa, tapi kita sengaja melihat, kita dah dikira zina mata. Malaikat kiraman katibin akan tulis kita berzina mata. Maksudnya perah ataupun pintu masuk kepada zina, yang zina kemaluan bermula daripada mata. Daripada mata turun ke hati. Mata perlu dijaga. Dan hendaklah meneliti engkau kepada segala anggota engkau. Kau kena perhati betul-betul segala anggota panca indera kita ni, dengan apa pekerjaan yang patut ia dan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Kita kena jaga sungguh-sungguh anggota-anggota kita ni, terutama yang 7 ni. Dan mata kita, 2 telinga, lidah kita, perut kita, 2 kaki, 2 tangan. Dan kita jaga sungguh-sungguh, terutama dalam anggota kita panca indera. Sebab 7 anggota ni boleh menentukan sama ada kita boleh masuk syurga ataupun ke neraka. Sama ada kita dapat bahagia di akhirat ataupun kita akan diazab di akhirat. 7 anggota merupakan penentu. 7 anggota ni juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakaplah kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bercakap juga menjadi saksi juga kedua kaki mereka. Bima kanu yaksibun, akan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Semua akan menjadi saksi pendakwa raya. Sama ada kita buat dosa, dia akan menjadi pendakwa kita. Kalau kita buat kebaikan, buat pahala, nescaya dia akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergantung pada kita. Jadi pertama-tama sekali yang perlu kita jaga 7 anggota ni ialah mata kita. Mata merupakan anggota utama. Selain daripada hati yang dikatakan anggota utama tu, mata ataupun anggota luaran hati, anggota dalaman. Jadi yang perlu kita jaga supaya setiap satu daripada 7 ni merupakan pintu masuk untuk mengotorkan hati. Jadi pertama, pintu masuk yang perlu kita tutup, yang kita jaga sungguh-sungguh ni ialah mata, 2 mata. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, dengan pekerjaan yang dinanti-nanti bagi diri itu. Dan kita kena pastikan sungguh-sungguh mata kita yang kita nak guna ni, tiap-tiap hari daripada bangkit, daripada tidur, daripada buka mata, celik mata tu, kita kena pastikan sungguh-sungguh apa benda yang kita nak tengok. Pastikan sungguh-sungguh yang kita tengok tu benda-benda yang manfaat, benda-benda yang tak melanggar syariat, benda-benda yang tidak melanggar perintah Allah, benda-benda yang haram tak sepatutnya kita tengok. Kita kena pelihara sungguh-sungguh. Pastikan apa yang kita tengok tu benda-benda yang ibadat, benda-benda yang mendatangkan pahala, benda-benda yang menyukakan Allah, benda-benda yang menyukakan Rasul. Seperti mana pagi-pagi kita bangkit, kita tengok Quran, kita tengok rumah ibadat datang solat berjemaah, dan kita tengok wajah isteri kita, kita tengok si isteri tengok wajah suami, semua ada pahala. Jadi pastikan betul-betul mata kita tu melihat pada benda-benda yang sepatutnya dan bukan yang tak sepatutnya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar mudarat dia, nescaya pasti engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Anggota besar ni terutama 7 anggota yang disebut oleh tuan pegangan kitab ni, 7 anggota kita.
dan mata, telinga, dan lidah kita, lepas tu 2 tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota besar yang utama perlu kita jaga. Sangat-sangat kena jaga. Sebab di sini punca untuk kita sama ada masuk syurga atau masuk neraka bergantung pada 7 anggota. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligai. Dan kaki antara kaki anggota kita yang besar, yang besok kita nak guna untuk berjalan-jalan di dalam kebun, dalam Raudhatul Jannah, dalam kebun-kebun syurga, dalam istana-istana kita di dalam syurga besok. Kaki itu kita nak guna untuk tu. Jadi di dunia ni patut kita pelihara kaki kita daripada melangkah pada tempat-tempat tak sepatut. Banyakkan melangkah kaki kita ke tempat-tempat ibadat, surau, datang solat berjemaah, masjid, datang solat berjemaah, datang menuntut ilmu, dan juga melangkah pada tempat-tempat yang sepatutnya kita pada kebaikan, cari nafkah dan sebagainya. Kaki tu kita guna pada kebaikan, insya-Allah Allah akan jejakkan kaki kita besok disebabkan usaha kita untuk menjaga anggota kita, mata kita, kaki kita ni, usaha kita sungguh-sungguh menjaga mata daripada terjebak pada benda-benda yang haram. Maka insya-Allah pasti Allah akan dijejakkan pandangan, Allah akan melihatkan mata kita besok melihat akan ke dalam syurga. Dan Allah akan jejakkan kaki kita besok menjejakkan kaki dan berjalan-jalan di dalam taman-taman syurga. Amin ya Allah. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga. Tangan besok kita nak guna untuk memetik buah-buah dalam syurga. Kita nak mati hidangan-hidangan yang ada dalam syurga. Kita nak pegang bidadari, kita nak jamah buah, kita nak jamah makanan-makanan dalam syurga, kita nak rasa air-air yang dalam syurga, kita nak rasa tanah-tanah, bumi yang kita pijak tu bau kasturi macam mana baunya. Seperti mana Nabi pada malam Isra Mi'raj berjalan di tepi satu sungai, Nabi tengok cantik dan Nabi tanya pada Jibril AS, apakah sungai ini? Siapa punya sungai? Jibril kata, ini adalah sungai kamu, ya Rasulullah. Dan Nabi pun pergi ke tepi sungai tu, sungai Al-Kautsar. Dalam surga tu Nabi celup tangan sampai ke dasar sungai. Nabi pegang pasir dalam sungai tu, Nabi cium tangan bau kasturi. Jadi sungai-sungai ni untuk Nabi SAW dan juga kita sebagai umat dia. Dan air pada sungai Al-Kautsar ni mengalir sampai ke luar surga dengan 2 saluran. Seperti mana kata ulama, ada 2 saluran yang dialir daripada sungai Al-Kautsar dalam surga tu ke dalam haud Nabi di luar surga. Ada pendapat ulama kata haud ataupun telaga Nabi ni di sebelum titian sirat, dan ada pendapat ulama kata haud Nabi ataupun kolam Nabi ni selepas titian sirat. Kebanyakan ulama atau pendapat yang masyhur adalah sebelum daripada titian sirat. Jadi umat Nabi Muhammad semua akan dapat minum daripada titian, daripada haud telaga Nabi. Nabi sendiri akan cedok untuk bagi kita minum. Dan kalau kita minum walaupun setitik sekalipun, kita tidak akan lapar dan dahaga selama-lama. Andai kata kita ni mukmin, ada iman, walaupun sebesar kuman sekalipun, lepas kita minum daripada telaga haud Nabi ni, kita akan berjalan di atas titian sirat. Ditakdirkan Allah kita sebab kita ada dosa, kita akan dikait oleh pengait-pengait daripada daripada bawah neraka tu. Kita akan jatuh dalam neraka, duduk sekian-sekian waktu sehingga bersih dosa-dosa kita. Disebabkan kita dah minum daripada telaga haud Nabi ni, Allah pelihara kita daripada haus dan lapar. Dan kita tak akan makan atau makan buah zakum dalam neraka pun, ataupun kita tidak akan minum hamim ataupun cairan besi, emas, tembaga, kita tidak akan minum, ataupun rasa kita tidak akan minum air sejuk, iaitu daripada nanah-nanah, daripada danau-danau cairan daripada ahli neraka yang dibakar akan mengalir daripada tubuh ahli neraka tu, cairan-cairan nanah, danau dan sebagainya. Itu air sejuk, tak rasa disebut. Kalau hamim, air panas. Hamim ni besi-besi, emas, tembaga. Jadi disebabkan ada iman dalam dada kita walaupun sebesar zarah sekalipun, dan kita dah minum air daripada telaga Nabi ni, Allah pelihara kita daripada minum
air panas hamim ataupun air sejuk rasa dan daripada makan buah zakum. Jadi sampai satu ketika dengan izin Allah, apabila habis dosa tu, Allah akan keluarkan daripada neraka dan masuk dalam syurga. Jadi kaki, mata dan tangan ni untuk kita guna di akhirat besok, untuk kita capai. Kaki untuk berjalan di taman-taman syurga, tangan untuk mencapai buah-buahan syurga, makanan-makanan syurga, menyentuh bidadari dan sebagainya. Jadi kalau kita nak menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk kita di akhirat dan syurga besok, pastikan kita pelihara sungguh-sungguh 7 anggota besar, utamanya mata, telinga, lidah kita, perut, faras ataupun kemaluan kita, 2 tangan, 2 kaki, jaga sungguh-sungguh. Maka mata hanya sahnya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Jadi mata yang Allah jadikan pertama-tama sekali untuk kenal Allah. Di dunia kita boleh melihat, kalau kita jaga sungguh-sungguh mata kita, kita akan cerah mata hati kita. Kita boleh melihat Allah di dunia dengan mata hati kita. Hasil daripada kita pelihara, jaga sungguh-sungguh anggota kita yang lain, yang 7 anggota ni. Dan saya Allah akan bagi kepada kita satu kurniaan ilmu laduni ataupun keramat kepada kita, melihat kepada Allah, bukan pada zat Allah, melihat kepada Allah dengan mata hati kita. Kita boleh merasa dengan mata hati kita akan Allah. Boleh melihat, disebut melihat akan Allah dengan mata hati. Tetapi di akhirat besok, dengan sebab kita menjaga sungguh-sungguh 7 anggota kita yang besar ni, nescaya kita akan boleh melihat hakikat zat Allah dengan 7 sifat ma'ani, ataupun dalam ilmu tauhid kita sebut 7 sifat ma'ani itu. Kudrat, sifat kudrat yang ada berdiri pada zat Allah, kudrat, iradat, sifat kehendak yang berdiri pada zat Allah, ilmu pada yang berdiri pada zat Allah, hayat, sifat hidup yang ada pada zat Allah, basar, sifat melihat Allah yang ada pada zat Allah tu, kalam, sifat berkata-kata Allah tu. Besok kita akan melihat 7 sifat makni tanpa ada hijab. Kita melihat Allah tu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bandingan. Tidak ada boleh umpama Allah tu boleh dengan makhluk ni ke, dengan umpama tu tak ada bandingan. Kita melihat Allah tu dengan tak ada bandingan. Laisa kamitslihi syai'un, kita melihat Allah dengan ada bandingan. Besok orang mukmin yang masuk dalam syurga boleh melihat Allah tanpa ada hijab ataupun tanpa ada halangan-halangan. Kita boleh melihat. Itulah zat ataupun itulah nikmat yang paling besar, yang senikmat-nikmat di dalam akhirat. Walaupun kita ahli syurga yang masuk dalam syurga dah nikmati berbagai-bagai nikmat dengan bidadari, dengan makanan-makanan, dengan buah-buahan dan sebagainya, itu pun kita rasa dah cukup nikmat dah. Sebab nikmat dalam syurga ni, kita merasa kali pertama tu tak sama dengan kita rasa kali kedua. Kali kedua tu tak sama dengan kali ketiga dan seterusnya. Nikmat tu makin meningkat. Selama ada kita makan buah-buahan tu, kalau kita di dunia ni kita makan satu jenis buah, kita rasa sama. Daripada awal kita makan sampai hujung kita makan sama. Tapi di dalam akhirat, buah yang kita makan, gigitan yang pertama tu sedap, gigitan kedua tu lagi sedap, gigitan ketiga tu lebih sedap. Begitu seterusnya, tak ada hujung. Makin sedap. Begitu juga makanan-makanan lain yang kita makan, ikan ke apa juga yang kita makan dalam syurga, semuanya nikmatnya makin meningkat. Begitu juga nikmat bidadari, nikmat jima' dalam syurga sekalipun, nikmat yang pertama dengan nikmat yang kedua tak sama. Jima' yang pertama, jima' yang kedua, jima' yang ketiga, semua tak sama, makin meningkat, makin sedap. Bahkan perempuan di dalam syurga sentiasa darah. Walaupun kita dah jima' dengan dia beberapa kali sekalipun, dia tetap darah selama-lama. Maka mata hanya sahaja ia kerana memandang kepada zat Allah. Kita guna untuk melihat kepada zat Allah di akhirat. Di dunia kita pelihara mata kita boleh melihat Allah dengan mata hati kita. Jadi orang yang mata hati bersih saja boleh melihat Allah dengan mata hati di dunia, dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu ataupun makhluk. Tak sama kita seperti mana kita melihat makhluk. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tidak ada di dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan.
Tak ada satu nikmat pun sama ada dalam dunia ke ataupun di akhirat sekalipun yang boleh menandingi nikmat melihat zat Tuhan. Melihat zat Tuhan tu senikmat-nikmat daripada semua nikmat. Melihat zat Tuhan. Apabila kita dah melihat zat Tuhan, kita tak perlu dah, kita lupa dah pada bidadari ke, kepada makanan-makanan dalam syurga, minuman-minuman dalam syurga, semua kita dah lupa. Sebab tidak ada nikmat yang boleh mengatasi nikmat melihat zat Tuhan. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia, mata itu terjaga sungguh-sungguh dengan sehingga pelihara sesungguh-sungguh, sangat dengan sungguh-sungguh kita jaga mata kita daripada melihat benda yang haram. Sebab ada yang kata kita tak jaga mata kita, kita biar saja mata kita melihat pada benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok, dan ini akan menafikan ataupun menghalang kita besok daripada melihat. Di dunia dah kita dah rasa dah, kita mata hati kita kotor, kita tak boleh melihat akan Allah, kita tak nampak akan hakikat-hakikat tiap-tiap satu, tak ada kelazatan dalam amal ibadat kita. Bahkan di akhirat kita tidak boleh melihat kepada nikmat-nikmat dalam syurga, apatah lagi melihat kepada zat Allah. Jadi perlu sungguh-sungguh kita kena jaga mata, dan dimuliakan dia mata tu sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Dijaga sungguh-sungguh mata kita, jangan kotorkan mata. Bila kita melihat kepada yang haram, maka kita akan mengotorkan mata kita. Kita dikira zina mata, bahkan kita mengotorkan akan hati. Lagi banyak kita tengok benda-benda haram, lagi kotor hati kita. Bila kotor hati kita, terhijab semua anugerah-anugerah Allah yang Allah nak bagi untuk kita, keramat-keramat Allah nak bagi pada kita pun terhalang. Maka kita duduk dalam tahap-tahap macam tu, makin jauh daripada Allah. Hati kita makin kotor, hati kita makin terhijab daripada Allah. Kita tak nampak suatu perbuatan, kita hanya nampak perbuatan makhluk. Kita hanya nampak apa-apa yang zahir depan mata kita, dan kita tak nampak ini perbuatan Allah. Kita tak nampak ini semua hasil daripada ciptaan Allah. Kita tak nampak. Orang yang cerah mata hati ini, dia melihat sesuatu dengan nampak Allah. Tiap-tiap satu kejadian tu dia nampak ini qadar dan qadar. Qadar tu ketetapan Allah sejak azali, qadar itu perbuatan Allah. Bagi orang yang cerah mata hati ini, dia sentiasa nampak qadar, ketetapan Allah sejak azali, dan dia nampak ini tiap-tiap sesuatu yang berlaku, dia tidak akan berlaku melainkan semuanya dengan perbuatan Allah. Tidak ada satu zarah pun yang bergerak di atas muka bumi dan di langit dan di bumi melainkan semua dengan izin Allah. Tidak ada satu benda pun yang mati, yang hidup di atas muka bumi melainkan semua dengan izin Allah. Tidak ada satu seorang pun makhluk yang sakit ataupun sihat, semua dengan izin Allah, bukan dengan kehebatan, kelebihan yang ada pada kita, ilmu yang ada pada kita, dan semuanya daripada hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ada usaha dan ikhtiar. Itu itikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita hanya ada usaha. Kita boleh usaha dan ikhtiar, kita boleh cuba untuk ubah, tapi hakikat yang menentukan dalam hati kita, kita itikadkan hakikat yang menentukan tiada satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita berikhtiar, usaha dan ikhtiar untuk buat ibadat, sembahyang, solat, berzikir dan sebagainya tu, ikut cara-cara Nabi itu usaha dan ikhtiar itu untuk kita mencapai syurga yang Allah janji. Samping itu kita kena masukkan ataupun pakaikan diri kita dengan sifat khauf, sifat takut kepada Allah. Takut-takut Allah campak kita dalam neraka, dan Allah tak terima amal ibadat kita. Kena ada takut, raja, harap pada Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita, dan Allah masuk kita ke dalam syurga. Allah mati kita dalam iman, mati dalam sempurna iman. Seperti mana ulama ajar kita bangkit pagi, kita doa bangkit tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Tiap-tiap puji, sama ada manusia puji kita ke ataupun kita puji orang, Allah puji kita, kita puji Allah. Sama ada Allah puji zat dia ataupun Allah puji makhluk, ataupun makhluk puji sama makhluk puji, semua hakikat puji itu semuanya kembali kepada Allah. Itu masuk Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Orang puji kita, kita sebut Alhamdulillah, bukan nampak diri.
Orang puji kita, kamu ni baik, kamu ni pandai. Bila kita sebut Alhamdulillah tu, jangan nampak diri kita, nampak Allah. Segala kehebatan yang orang puji kita ni, semuanya kehebatannya hasil daripada kurniaan daripada Allah. Kita ni nampak hebat sebab Allah tutup aib kita. Kita masing-masing ada aib banyak. Kita nampak hebat, nampak cemerlang, nampak pandai, nampak alim, nampak macam-macam yang hebat ni sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, andai katalah ulama kata, andai kata hati kita yang kotor ni, andai kata boleh dibau oleh manusia, saya orang yang duduk sebelah kita pun boleh bau hati kita. Betapa kotornya hati kita sebabkan dosa-dosa yang kita buat. Dan aib kita, andai kata Allah nampakkan pada manusia lain, saya Allah akan nampak. Itu penting kita jaga aib orang lain supaya Allah pelihara aib kita daripada dilihat oleh orang lain. Jadi hati ataupun hati ni perlu kita jaga sungguh-sungguh daripada dikotor. Oleh 7 anggota yang kita baca pada malam ni ialah mata. Mata merupakan kepala daripada 7 anggota ni. Sebab daripada mata turunnya kepada hati. Begitu juga anggota lain yang perlu kita jaga sungguh-sungguh. InsyaAllah dengan berkat kita jaga sungguh-sungguh 7 anggota ni, saya Allah akan kurniakan kepada kita kelebihan-kelebihan sama ada di dunia, apatah lagi di akhirat. Boleh melihat kepada zat Allah, boleh berjalan di dalam taman syurga Allah, boleh memetik buah dalam syurga, boleh memegang bidadari dan sebagainya dalam syurga itu. Mudah-mudahan hasil daripada kita menjaga akan 7 anggota Allah. InsyaAllah datang kita akan mula baca kemudian ni pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Macam mana cara dosa masuk melalui telinga dan cara-cara untuk kita jaga telinga daripada dimasuki oleh dosa-dosa. Allahu a'lam. Tanya. Ada tanya. Dia cakap appointment tu secara jelas appointment nak buat benda tu ataupun nak appointment di kedai kan? Malam tu lah dia nak sama lah. Apa ni haram? Haram. Dia menceritakan sama ada kita buat ataupun kita baru nak buat, semuanya haram. Kait-kait semua haram. Benda tu semua maklum belaka. Semua isteri maklum belaka perbuatan. Apa kita nak cerita pada orang? Kita nak cerita pada orang hubungan kita dengan isteri kita, ataupun isteri cerita hubungan dia dengan suami daripada orang, pada kawan-kawan dia, hukum haram. Sama ada apa juga bentuk, sama ada dalam percakapan, perbuatan ataupun dia gambarkan, sama ada jelas ataupun tidak jelas, hukumnya haram. Tak boleh haram. Sebenarnya istilah orang tua dulu, dia kata hal-hal dalam kelambu, dalam kain, tak patut kita cerita pada orang. Apa-apa juga hal yang berkaitan suami isteri ini tidak boleh dicerita. Dalam kelambu tak ada cerita. Walaupun kita cerita, apatah lagi kita cerita aurat isteri kita kepada orang, walaupun kita cerita tu pun dia tak nampak pun. Kita cerita aurat isteri kita pada orang pun dia haram. Walaupun kita cerita tu dia tak nampak. Rambut dia, gambar rambut isteri aku macam ni, rupa dia macam ni, badan dia bentuk macam ni, yang tu bentuk macam ni, dia tak nampak pun, tapi hukum dia haram. Dalam apa juga cara bentuk sekalipun, isyarat ke apa juga bentuk, kita cerita hal berkaitan dengan hal rumah tangga ni, hukum dia adalah haram. Kalau berkaitan dengan ilmu kan, Macam mana? itu dia umum lah, umum
isteri dia. Pagi tu dia mandi, dia kata biasa dia mandi, tapi dia lupa niat mandi janabah. Dia semayang, lepas tu bila dia dah tengah hari sikit tu dalam pukul lebih kurang tengah hari lah, pukul 10, dia solat dua. Bila tu masa solat tu dalam dalam 3-4 rakaat tu dia ingat, dia tu ingat dalam hati semalam tadi dia bersama isteri dia. Kemudian tu dia lupa mandi apa? Mandi janabah. Kemudian tu dia terus terus mandi janabah. Itu kan dia Ustaz. Itu kan cerita pasal isteri dia. Cerita pada orang sepatutnya tak masalah. Cerita dalam keadaan berdua, dia nak cari faham. Itu bab hukum. Bab hukum kita boleh cerita. Hukum ni tak masuk. Macam contoh kita nak sabitkan seorang tu bersalah, kita kena cerita pada orang yang sepatutnya, orang yang berkuasa, orang yang hakim ke, kepada orang pihak kuasa. Boleh kita cerita betul. Itu tak dikira buka aib. Kalau pada orang tak sepatutnya kita cerita, kita buka aib. Kita dipanggil apa? Mengumpat dia. Ataupun kalau tak betul, fitnah. Tapi kalau betul-betul dia melihat, dia kena ceritakan pada mendatangkan saksi. Bawa saksi sekali, cerita pada orang sepatutnya. Begitu juga dalam masalah hukum. Kalau kita nak bungkai hukum, kita tak faham hukum, boleh kita cerita pada orang sepatutnya. Pada turun orang-orang yang alim untuk dia bungkaikan masalah. Itu tak masalah. Itu tak dikira, tak masuk. Yang maksud di sini yang haram ni benda-benda yang orang bukan tak sepatutnya kita cerita pada kawan-kawan kita. Begitu juga dipanggil mujahirin, bukan muhajirin. Muhajirin orang yang pindah. Mujahirin, contoh malam ni dia buat dosa, dia merompak ke, dia berzina ke, dia bunuh Allah. Sedangkan malam tu Allah tutup aib dia. Tapi besok dia pergi cerita, dia buka cerita pada kawan. Semalam aku berzina, semalam aku minum arak, semalam aku buat tu buat ni, dengan bangga. Ini mujahirin, laknat Allah. Al-mujahirin ni orang yang dilaknat dia. Jadi walaupun kita buat dosa sekalipun, Allah sentiasa buka seluas-luasnya pintu taubat untuk kita bertaubat. Walau banyak kali kita buat dosa sekalipun, walaupun kita buat dosa, lepas tu kita bertaubat. Kita buat dosa, kita bertaubat. Allah Maha mengampun, Maha menerima taubat. Walaupun sama mana sekali dosa kita sebesar langit dan bumi sekalipun, Allah akan ampun dosa kita. Dengan syarat kita betul-betul tubuh ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Saya Allah akan terima. Lepas taubat sungguh-sungguh tu pun dia masih buat dosa lagi. Dia kemudian dia taubat lagi, Allah akan terima. Selagi mana nyawa kita tak sampai pada Allah, pada kelongkong kita ni, selagi mana matahari tak terbit dari sebelah barat, saya Allah akan ampun dosa kita. Walaupun dalam keadaan kita nazak sekalipun belum sampai kepada Allah, nyawa kita belum sampai pada kerongkong ni, Allah kalau kita bertaubat pada Allah dalam hati, siapa tahu Allah Maha mengampun lagi, Maha penerima taubat. Jadi kita sentiasa kena bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kita manusia, memang Allah jadikan manusia al-insan tu sentiasa lupa. Insan tu kalimah manusia tu asal pada sentiasa lupa, sentiasa perlu beringat. Kata Rasul fazakir innama fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya berilah peringatan. Beri peringatan tu utamanya orang yang beri peringatan tu sebenarnya bukan dia beri peringatan pada orang, tapi terutama sekali untuk diri dia sendiri dan juga pada orang. Yang kedua pada orang yang mendengar peringatan. Peringatan tu manfaat bagi orang mukmin, peringatan tu manfaat bagi dia. Bagi orang yang bukan orang mukmin, dia tak ambil. Maksudnya siapa-siapa yang tak ambil peringatan tu, dia bukan termasuk di kalangan orang mukmin. Maksud ayat. Kata Allah sebut orang mukmin ni dia sentiasa ambil peringatan. Bila dia melampaui batas buat dosa, bila orang peringatkan dia akan ambil ingat. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, ingat balik aku buat salah. Kalau orang yang tak ambil peringatan, dia ambil peringatan orang, nasihat orang sebagai satu benda yang menyakitkan hati dia, dia melenting, dia marah dan sebagainya, dia caci maki orang tu balik, maka orang ni tak termasuk di kalangan orang mukmin. Sebab dalam Quran ni orang biasa sebut orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu, Allah khusus khitab. Kata-kata Allah ataupun tujuan ayat Allah ni tumpu pada orang mukmin, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau kita berpaling daripada ayat tu, menyalahi perintah tu kan? Macam ya ayyuhallazina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sungguh-sungguh nasuha. Kalau kita tak masuk di kalangan orang yang buat dosa, banyak kali sekalipun buat dosa, tapi kita tak bertaubat kepada Allah dengan taubat sungguh-sungguh, menyesalkan dosa-dosa, kita tak termasuk di kalangan orang beriman. Kalau ada iman pun nipis sangat iman. Imannya boleh tercabut bila-bila masa. Jadi amat penting kita jasa istighfar, buat dosa istighfar, buat dosa istighfar. Sekurang-kurangnya kita istighfar sehari 5 kali, dalam 5 kali solat tu 3 kali. Bukan 3 kali, setakat 3 kali, patut istighfar, kena lebih lagi. Nabi pun istighfar satu hari 70, setengah kata riwayat, setengah kata 100 kali. Itu Nabi yang maksum. Nabi-Nabi ni dipelihara oleh Allah kan dosa. Nabi takkan boleh buat dosa sebab Allah pelihara dia. Kita ni bukan maksum, kita tak terpelihara dosa. Kita boleh bila-bila masa iman kita ada kala naik, ada kala turun. Tapi yang banyak yang turun. Yang bukan naik itu naik sikit, turun banyak. Jadi kita perlu lebih lagi daripada tu lagi istighfar, lebih daripada 100. Nabi 100, kita mungkin beribu-ribu lagi. Ini istighfar pada Allah. Jasa nampak kita jasa berdosa banyak. Kita jasa berdosa, tak ada manusia yang suci daripada dosa melainkan Nabi-Nabi. Besok kalau kita mati pun sama ada dosa kita, walaupun kita kata dosa atau istilah dosa kecil, ataupun dosa besar. Dosa besar masuk neraka, besok Allah akan tak kekal. Tapi itu pada kita, pada sisi kita. Tapi di sisi Allah bergantung pada Allah, sama ada Allah nak kekalkan kita dalam neraka ataupun Allah nak kekal, akan kedua kita neraka masuk ke dalam syurga. Itu hak Allah. Harus bagi Allah masukkan orang ahli ibadat ke dalam syurga. Harus bagi Allah masukkan ahli maksiat, ahli dosa ke dalam neraka. Harus juga bagi Allah masukkan ahli ibadat ke dalam neraka. Walaupun kita buat ibadat sepanjang hidup kita sekalipun, berapa puluh tahun sekalipun, tapi kalau kita mati, Allah kata kamu si fulan bin si fulan masuk dalam neraka, siapa boleh petikai? Hukum ni harus. Bukan wajib bagi Allah masukkan ahli ibadat dalam syurga. Harus. Bukan ibadat kita yang masukkan, bukan amal zikir kita, baca Quran kita yang masukkan dalam syurga. Kita masuk syurga atas rahmat, atas belas ihsan Allah. Kalau kita Allah hisap kita satu persatu daripada nikmat mata, contoh kita cerita bab mata. Kalau Allah hitung kita melalui nikmat-nikmat ada pada kita, nikmat mata sebelah mata sekalipun, kita akan masuk neraka. Sebab tak terbanding dengan ibadat kita, tak terbanding dengan apa kita ikut betul-betul kepada Allah, kita tak terbanding. Amal kita ni menjuruh masuk neraka. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah masuk kita ke dalam syurga. Sebab tu kita kena ada sifat khauf, takut sentiasa Allah uban kita masuk dalam neraka. Sebab kita tahu amal ibadah kita tak boleh masuk kita dalam syurga. Aku boleh masuk dalam syurga, aku boleh buat amal ibadah walaupun satu rakaat dengan satu zikir, nak tarik tasbih, nak berzikir, nak bertasbih, nak berselawat, ni semua atas rahmat Allah. Kalau Allah paling kita daripada rahmat dia, Allah benci kita, Allah tak suka kita, Allah akan jauh kita daripada rumah ibadat. Allah akan langkahkan kaki kita pergi tempat-tempat lain. Allah tak mau langkah kita, walaupun kita nak pergi sekalipun amat berat, tak boleh nak datang, melainkan semua dengan kasih sayang rahmat Allah. Nak datang surau, nak datang masjid, nak datang belajar ilmu, semua dengan rahmat Allah. Kita nak bangun semayang walaupun satu rakaat pun, semua dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Jadi kita kena nampak dalam hati kita sungguh-sungguh syukur kepada Allah banyak-banyak. Sebab kita boleh ibadat, boleh sembahyang semayang, boleh datang semayang berjemaah, boleh belajar ilmu, boleh baca Quran, boleh berselawat, boleh berzikir dan sebagainya, semuanya dengan bantuan rahmat kepada Allah. La haula. Seperti Nabi suruh kita sentiasa banyak la haula dan hauqalah kalimah hauqalah la haula. Sesungguhnya aku tidak ada daya upaya, wala quwwata, aku tidak ada kekuatan illa billah, dengan pertolongan Allah. La haula, aku tidak ada daya upaya untuk nak buat taat kepada Allah. Wala quwwata, dan aku tidak ada kekuatan untuk elak maksiat, tolak mudarat, aku tak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan bantuan Allah, melainkan dengan rahmat Allah, melainkan dengan kasih sayang Allah. Nabi suruh kita perbanyak kalimah hauqalah la haula wala quwwata illa billah, tintahkan dalam hati kita. Nampak kita ni bukan, kita tidak ada kekuatan, melainkan semua dengan gerakan anggota kita, gerakan hati kita, gerakan untuk kita buat kebaikan, semua daripada Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, Allah jadikan kamu dan juga perbuatan-perbuatan. Jadi atas ihsan kasih sayang Allah, Allah datang kita pada ibadat, kita boleh berzikir kepada Allah, kita boleh belajar ilmu, kita boleh solat berrakaat-rakaat.
Jangan nampak diri kita berbanding dengan orang lain. Aku yang paling banyak sembahyang sunat dalam surau. Contoh, orang lain semua sembahyang, ada yang tak sembahyang sunat, lepas bagi salam balik. Ada yang tunggu wirid sekejap, habis imam berdoa balik, tak sembahyang sunat pun. Ada yang sembahyang sunat 2 rakaat balik. Aku boleh sembahyang sunat banyak, orang lain dah balik, aku masih sembahyang sunat lagi, aku berzikir lagi. Jangan nampak semua daripada rahmat dan kasih sayang. InsyaAllah ibadat kita akan jadi yang manfaat, jadi satu benda yang aku boleh membersihkan hati kita, boleh menampakkan, boleh mencerahkan mata hati kita untuk melihat akan tiap-tiap sesuatu tu daripada qada Allah, daripada ketetapan Allah azali dan qadar Allah, perbuatan Allah. Baru kita kenal ni, baru di situ dikatakan hati kita bersih, kenal Allah. Nampakkan setiap perbuatan tu perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita hanya sebab dan musabab usaha dan ikhtiar semata-mata. Allah. Ya. Allah a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam rakidan, Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman wa la tusmin 'adwan wa la hasidan. اللهم ارزقنا فهم النبي محمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلا مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى واسمع كرمي. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بين العباد. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا فعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمدا النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.